Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan berkumpulan pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan yang bertajuk Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya dalam Sistem Pendidikan di Malaysia serta Peranan Guru di bawah subjek Sosiologi Pendidikan. Sebelum kami meneruskan dengan sesi pembentangan pada kali ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Amirul Adli bin Ahmad Zaki. Saya Mastura binti Abdul Majid. Saya Lailatul Akmal binti Abdul Rahman. Secara pengenalannya tentang tajuk kami, umumnya perkataan kebudayaan itu bermaksud tamadun, peradaban ataupun kemajuan berfikir. Kebudayaan merupakan tamadun sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang berikutnya. Kebudayaan berkaitan dengan keseluruhan sistem kehidupan yang berkait rapat dengan keseluruhan sistem kehidupan yang dipraktikkan oleh sesuatu masyarakat. Dalam kebudayaan itu terkandung unsur sosial, kepercayaan, sistem simbol, unsur teknologi, ekonomi yang menjadi milik masyarakatnya. Budaya dapat membezakan sesuatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Menerusi perbezaan budaya tersebut, budaya sesuatu masyarakat dapat menentukan kepribadian kebangsaan sesebuah negara. Di Malaysia, budaya Melayu dipersetujui sebagai teras kebudayaan kebangsaan, namun unsur-unsur budaya kaum seperti Cina dan India turut diambil kira. Secara holistiknya, budaya dapatlah ditaktifkan sebagai suatu gaya hidup atau cara hidup manusia secara menyeluruh. Budaya dalam hal ini dapat diklasifikasikan kepada budaya bersifat material dan budaya bukan bersifat material. Yang dimaksudkan dengan material di sini bermaksud budaya material merujuk kepada ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret, iaitu merangkumi peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, pakaian dan barang-barang. Manakala bukan material pula bermaksud merujuk kepada ciptaan abstrak yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain, iaitu ilmu pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, nilai, peraturan-peraturan atau hukum yang berkaitan dengan tingkah laku, lagu dan tarian tradisional. Seterusnya, untuk pembentangan yang lebih terperinci tentang tajuk kami iaitu implikasi kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem pendidikan di Malaysia serta peranan guru, saya menyerahkan kepada Ustazah Akmal untuk meneruskan sesi pembentangan pada kali ini. Terima kasih Ustaz Adli. Seterusnya saya akan menerangkan apa itu sosio-budaya. Sosio-budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir dari kecenderungan diri mereka dalam pelbagai bidang hidup demi memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat. Wujudnya interaksi sosial yang baik dalam sesebuah negara berbilang kaum seperti Cina, Melayu dan India akan menjamin perpaduan negara dan integrasi nasional. Pendapat tokoh daripada Muhammad Taib Osman 1998. Budaya merupakan satu himpunan intelektual dan material yang lengkap yang mampu memenuhi keperluan biologi dan sosial serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Manakala Nik Safia Haji Abdul Karim mengatakan budaya adalah tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa untuk melaksanakan sesuatu kerja.
Dalam raja ini dapat kita lihat statistik masyarakat Malaysia pada tahun 2021. Kita lihat Bumiputera masyarakat Malaysia 69.7% bersamaan 20.9 juta. Manakala China 22.5% bersamaan 6.7 juta. India pula 6.8% bersamaan 2.0 juta dan lain-lain 1.0% bersamaan 0.3 juta. Statistik ini telah saya dapatkan di Perangkaan Demografi Malaysia suku tahun pertama 2021 Jabatan Perangkaan Malaysia. Dengan ini menunjukkan kepelbagaian sosio-budaya boleh diklasifikasikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama melalui aspek cara hidup dan sebagainya. Seterusnya, keperluan sosio-budaya. Terdapat banyak keperluan sosio-budaya, antaranya ialah menyedari dan menghargai kepelbagaian budaya dalam kalangan murid yang berbilang etnik iaitu Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian budaya di dalam bilik darjah boleh dilihat dari aspek pelajar rajin dan pelajar malas, bijak dan kurang bijak, memberi perhatian dan tidak memberi perhatian. Kesan daripada kepelbagaian budaya dan latar belakang pelajar itu sendiri, maka wujudlah kepelbagaian budaya di dalam bilik darjah. Contohnya, ibu bapa mereka seorang yang bijak atau adik-beradik mereka juga seorang bijak sehingga mendorong mereka untuk belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi seperti ibu bapa mereka atau adik-beradik mereka yang bijak tadi. Memupuk keterbukaan dan membina hubungan dan interaksi antara pelbagai kaum dalam bilik darjah merupakan salah satu keperluan sosio-budaya. Pelajar akan mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap sikap menghormati, kesedaran untuk berinteraksi dan bersikap toleransi yang tinggi. Murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosio-budaya di dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan berbeza jantina. Sebagai contoh, melalui aktiviti berkumpulan, pelajar dapat mengetahui atau menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih jelas. Ini kerana pemikiran lelaki dan perempuan adalah berbeza. Namun, pergaulan antara berlainan jantina perlu ditekankan agar tidak bercanggah dari tuntutan agama Islam. Keperluan sosial budaya yang seterusnya ialah mewujudkan suasana PDPC di bilik darjah yang lebih berkesan, sempurna dan optima. Guru-guru berperanan menggunakan pendekatan dan teknik PDPC yang berkesan. Contohnya melalui aktiviti perkumpulan dianggotai oleh murid-murid berbilang kaum untuk mewujudkan suasana yang berkesan, seterusnya memupuk semangat perpaduan kaum. Akhir sekali, merapatkan jurang pendidikan antara kaum. Murid-murid perlu dibersihkan minda dan memastikan kefahaman mereka terhadap rakan sebaya yang berlainan agama, budaya, jantina agar tidak ada jurang perbezaan antara mereka untuk melancarkan proses pembelajaran di sekolah khususnya. Contohnya, pelajar perlu menggunakan bahasa standard sama ada di dalam kelas maupun di kawasan sekolah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Ustazah Mastura, untuk menjelaskan implikasi dan peranan guru. Terima kasih saudari Lailatul Akmal atas perkongsian itu tadi. Saya teruskan pembentangan ini bagi poin seterusnya. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap guru. Implikasi yang pertama, kesedaran tentang kepelbagaian budaya yang dibawa dapat membantu guru menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik lagi berkesan. Poin yang kedua, sesi pengajaran dan pembelajaran guru sentiasa berubah. Ini kerana wujudnya segelintir murid yang tidak dapat memahami cara penyampaian maklumat oleh guru disebabkan gaya pemikiran kognitif yang berbeza sejak kecil. Hal ini dapat memastikan supaya pembelajaran yang disampaikan adalah berkesan dan dapat difahami oleh murid. Seterusnya, guru lebih peka terhadap suasana bilik darjah. Ini kerana guru perlu bersedia dengan langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan berbagai kemungkinan seperti pergaduhan murid berbagai kaum serta memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan mencetuskan konflik dan perbalahan antara kaum dan agama. Seterusnya, implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap murid. Kepelbagaian sosio-budaya terhadap murid secara tidak langsung memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi antara kaum dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid dengan lebih jelas tentang satu-satu pembelajaran yang diajarkan. Kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza. Ini terjadi kerana pertembungan bahasa menaikkan rasa inkuiri murid untuk mendalami bidang bahasa selain daripada bahasa ibunda sendiri. Dengan ini dapat meluaskan pengetahuan murid dalam pelbagai aspek bahasa. Dari aspek agama dan adat resam pula, murid akan berfikiran terbuka dan menerima rakan sebaya seadanya serta menghormati rakan sebaya dan tidak memperlekehkan adat resam dan budaya semua kaum. Seterusnya, murid dapat belajar dengan seronok hasil daripada kepelbagaian sosio-budaya dan sikap serta kaedah pengajaran guru. Implikasi kepelbagaian sosio-budaya terhadap institusi sekolah. Wujudnya penubuhan pelbagai jenis sekolah di negara ini adalah hasil daripada kepelbagaian sosio-budaya dalam kalangan masyarakat. Bagi sekolah berprestasi tinggi sebagai contohnya, masalah sosial dalam kalangan murid tidak ketara dibandingkan dengan sekolah berprestasi rendah. Ini kerana budaya dan matlamat sekolah tersebut terselah apabila guru dan murid mempunyai matlamat yang sama untuk cemerlang. Pencapaian akademik semakin meningkat. Ini adalah hasil daripada kepelbagaian sosio-budaya dari kalangan pelajar. Menurut kajian Abdullah 2004, latar belakang sosial seperti persekitaran keluarga iaitu saiz keluarga, pekerjaan ibu bapa, pendidikan ibu bapa mempunyai kaitan rapat dengan pencapaian anak-anak mereka. Di samping itu, hubungan rapat antara ibu bapa dengan anak-anak memberi impak terhadap peningkatan pencapaian akademik sekolah. Setelah kita mengetahui implikasi sosio-budaya terhadap guru, pelajar dan institusi sekolah, sekarang mari kita hayati apakah peranan guru sebagai ejen sosio-budaya di sekolah. Peranan guru yang pertama adalah guru hendaklah melahirkan pelajar yang berbudi bahasa dan berusaha mewujudkan persekitaran yang harmoni untuk murid belajar bersama-sama. Peranan guru yang kedua adalah guru hendaklah memahami keperluan dan pantang larang pelbagai pelajar yang berbilang kaum. Dengan ini, guru dapat mengelak daripada berbuat sesuatu yang menyinggung perasaan pelajar. Peranan yang ketiga,
Guru mestilah berusaha menghormati adat resam dan kepercayaan pelajar yang mempunyai latar belakang yang berlainan. Yang keempat, penerangan yang disampaikan oleh guru di dalam sesi pembelajaran hendaklah secara berulang-ulang kali bagi membantu pelajar untuk memahami pelajaran dengan lebih jelas. Yang kelima, guru hendaklah menjadi model untuk membentuk pelajar-pelajar yang berakhlak mulia, bernilai murni, berbudaya dan sebagainya. Untuk poin seterusnya, saya teruskan kepada saudara Muhammad Adeli. Kesimpulannya tentang tajuk yang telah kami bentangkan sebentar tadi, kepelbagaian sosial budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran khususnya. Sebagai pendidik, adalah sangat penting untuk mengetahui peranan guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat dalam usaha memberikan pendidikan yang seimbang kepada semua pelajar dari pelbagai kaum dan latar belakang yang berbeza. Seterusnya dapat membantu dalam memupuk semangat perpaduan di kalangan pelajar melalui inisiatif dan kreativiti yang dilakukan oleh guru. Selain itu, guru hendaklah memahami latar belakang budaya murid dan menggunakan secara bermanfaat untuk membina strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengurusan yang cekap dalam merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran akan membantu mengurangkan ketidakseimbangan di dalam penyampaian pelajaran kepada murid yang terdiri daripada pelbagai sosio budaya di negara kita ini.